Jadi hari ini sebenarnya kita nak membangkitkan kita nak bagi motivasi kepada mereka supaya bangkit, jangan tidur, jangan lena, jangan alpa. Kita nak bersama dengan di sebelah ni, Redwin. Kita bersama dengan antara yang menjadi tumpuan utama khususnya dalam golongan belia, ikon belia itu sendiri yang juga antara menjadi tumpuan utama di media sosial. Apa sahaja persoalan, masalah yang berkaitan yang boleh diselesaikan, kita bawakan juga Encik Hafiz Muhammad bersama kita di Semak Pagi Malaysia. Terima kasih Encik Hafiz. Walaupun kita tahu memang agak sibuk jugalah dengan ada perniagaan sendiri dan sebagainya, tapi ada kesempatan bersama kami di Semak Pagi Malaysia. Macam Syafiqah kongsikan tadi, ada yang mengalami masalah kehilangan pekerjaan, punca pencarian makin berkurang, ataupun sekarang ini masih lagi tak tahu nak buat apa sebenarnya. Dah tak ada kerja macam ni, duduk di rumah, tak ada income dan sebagainya. Bagaimana kalau kita melihat? Apa yang saya tengok nampak di situasi sekarang, memang ramai sangat orang yang efek dari segi pendapatan mereka, emosi mereka, dan disebabkan perkara begitu juga boleh menjejaskan rumah tangga mereka. Of course pendapatan tu untuk kita sara keluarga apa semua kan. After that kalau pendapatan tu terjejas, keluarga pun terjejas juga. So apa yang saya boleh nampak dalam situasi pandemik sekarang ni, kreativiti dan survival tu perlu ada dalam setiap tak kisah anak muda ataupun golongan-golongan yang terjejas ni. Apa yang saya nampak sekarang, kita generasi muda sekarang banyak bermain dengan teknologi online. Jadi apa yang kita boleh gunakan di online untuk kita menjana pendapatan, maupun kita menggunakan sesuatu, mengeluarkan satu perkara tu untuk motivate orang. Macam contoh saya sendiri, saya pun mempunyai followers yang ramai. Alhamdulillah, followers yang ramai di social media. So saya followers tu bukan kita nak raih populariti saja. Bukan kita nak gunakan untuk populariti saja, tapi kita nak faham masalah-masalah mereka ni semua. So kebanyakannya masalah mereka adalah masalah yang melibatkan pendapatan. Jadi di situ juga saya dipertanggungjawabkan untuk motivate mereka, mungkin menyeronokkan mereka, entertain, dan memberi sedikit advice untuk mereka bangkit. Seperti mana saya katakan tadi, kebanyakan golongan belia ini dibuang kerja. Mungkin baru nak memulakan langkah dalam bidang perniagaan, tapi baru saja nak langkah, ada saja sekatan mungkin daripada sekeliling, rakan-rakan pun kata tak payahlah, awak ni kan boleh berniaga. Ni toxic people environment ni. Bagaimana sebenarnya belia ni nak menghadapi cabaran sebegitu? Macam saya sendiri, apa yang saya selalu pesan kepada tim-tim saya apa semua kan, saya selalu pesan macam ni. Kalau di saat kita susah, kita nak bayar bil tu apa semua, bukan orang lain yang bayar. Kita nak beli makanan, bukan orang lain yang bayar. Kita kena percaya dengan diri kita sendiri. Kalau kita susah, kita perlu tahu apa yang kita perlu buat. Jadi saya tahu ramai yang baru, yang dah biasa berada dalam pekerjaan, tiba-tiba pendapatan dia terjejas, after that dia nak masuk ke perniagaan, how to start. Itu yang selalu menjadi persoalan. Betul. Jadi apa yang saya boleh sarankan sekarang ni, banyak sistem-sistem yang agent stokis sebagai contoh, tidak mengeluarkan modal tidak memerlukan modal yang besar, dan tak perlu ada satu tempat yang orang kata perlu sewa satu tempat untuk berniaga. Jadi mereka hanya menggunakan social media itu untuk mencari pendapatan, ataupun ada juga apa yang saya tengok sekarang di waktu pandemik ni, orang suka makan. Sebab apa? Sebab pasar malam dah tak boleh nak jumpa. Kan? Pasar malam tak boleh nak jumpa, pasar pagi tak boleh nak jumpa. So orang convert benda tu kepada online. Jadi itu adalah satu inisiatif yang bijak untuk orang yang terjejas dalam pandemik. Kesannya itu akan nampak lagi jelas khususnya bagi mereka yang mempunyai keluarga. Sebagai contoh, ialah isteri di rumah ada 2 orang anak, dan hanya yang bekerja ialah si suami. Dan sekarang disebabkan oleh pandemik COVID-19, si suami tak ada pekerjaan, hilang mata pencarian dan sebagainya, pendapatan tidak ada dan sebagainya. Ada pun mungkin hanya cukup dalam beberapa hari sahaja bekerja hari. Perkara macam ni sebenarnya bagi golongan muda yang sudah memiliki rumah tangga, keluarga. Di waktu sekarang ni, kesefahaman antara isteri dan suami itu sangat penting. Which is mungkin sebelum ni si orang kata apa, lelaki suami boleh memenuhi semua permintaan isteri. Right? Isteri nak tu kita boleh bagi apa semua. After that, bila ada pandemik ni, mungkin terkesan pendapatan dia. Apa yang suami tu tak boleh nak bagi kat isteri pun merajuk. Sedangkan suami tu dalam keadaan stres. Jadi kesefahaman tu perlu ada dalam rumah tangga. At the same time, sama-samalah rumah tangga tu orang kata kita mencari solusi. Daripada membincangkan masalah yang dihadapi sekarang ni. Kita mencari solusi apa yang perlu kita buat. Saya pernah berjumpa ada satu pasangan ni, kedua-duanya
diberhentikan kerja. Tapi apa yang saya nak puji kepada pasangan tu, mereka menggunakan saving yang ada, membeli vacuum, vacuum rumah dan membuat servis cleaning. Membuat servis cleaning di rumah-rumah tu. So which is itu adalah satu inisiatif dan usaha yang saya sangat puji. Sebab tak ramai yang mungkin gaji yang dia orang bekerja tu 5,000, 6,000 tapi tiba-tiba dah hilang semua tu dan mereka turun ke bawah untuk melakukan servis-servis tu asalkan rezeki tu adalah rezeki yang halal. Betul. Macam Hafiz katakan, nak seribu daya tak nak seribu dalih. Macam juga dalam perniagaan, bila kita nak bermula dengan perniagaan, sokongan daripada sekeliling itu sangat penting. Sokongan seperti yang paling 11 kali rakan lah. Tapi kadang-kadang rakan pun tak nak membantu rakan. Bagaimana sebenarnya Hafiz nak menasihati rakan-rakan ini supaya membantu rakan-rakan yang lain, dan kita difahamkan Hafiz juga ada membantu rakan sebelum ni? Yes, okey. Kalau saya boleh cerita tentang sahabat saya lah. Dia lumpuh, dia sekarang lumpuh. Okey, sahabat saya sangat sayang dia. Okey, kenapa? Di waktu kecil kita orang ada 4 sahabat yang mana kita dah berjanji. Dalam 4 orang ni antara 4 orang ni siapa yang senang kita tolong, antara siapa yang susah. Jadi alhamdulillah Allah bagi saya benda tu, kemampuan, kesenangan tu. So sekarang ni di saat kita ada mencapai sesuatu perkara, saya dapat tengok sahabat saya tu dalam keadaan sakit sekarang. So it's time untuk saya pegang janji saya tu. Saya tak akan tinggalkan sahabat tu. Because of sahabat ni lah yang membantu kita di saat dulu kalau waktu kecil. Sahabat ni lah yang berada dalam kita susah, dalam keadaan kita sedih. Sahabat dari bangku sekolah lagi ya? Yes. After that, di saat kita ada impian, kita ceritakan kepada sahabat, dia mendengar. Di saat kita nak berkahwin, dia juga yang pakaikan kita samping. Di saat saya mencapai sesuatu, dia juga yang tepuk tangan. Tapi di saat sekarang ni, di mana ramai orang yang suka apa yang saya usahakan untuk dia, tolong dia, dan saya berada dalam studio ni, dia masih lagi melihat saya walaupun dalam keadaan dia terbaring. So kalau Allah mu tengok aku sekarang, jangan nangis, lap air mata sebab mu tak pernah nangis sebab aku. Okay? Jadi itu bukan rakannya. Okey. Ya, itu rakan. Sahabat berada di mana pada waktu ni? Di Kelantan. Actually saya banyak kali nak panggil dia bekerja dengan saya. Tapi dia tak nak. Dia tak nak langsung rasa apa kesenangan ni. Sedangkan dialah orang belakang saya yang sentiasa ada dengan saya. Baik. Daripada dia kecil, daripada kecil saya kena sedih ke apa ke, dia ada. Kahwin, dia ada. Bagi saya cakap, Hafiz, kau jaga isteri elok-elok. Betul. So sampai sekarang di saat saya ada sesuatu tu, dia pun ada untuk saya, tapi dalam keadaan terbaring sekarang di rumah tengah tengok saya dekat dalam TV ni. So apa masa yang ada sekarang ni, apa yang masa dia ada sekarang ni selepas ni, saya tak minta bantuan kewangan daripada orang lain, tapi saya nak guna apa saya ada, saya nak balas balik apa yang dia dah sumbangkan. Perilaku dia tu. Betul. Disebabkan perilaku dia tu selama ni sampaikan saya nak jaga dia. Baik. Kita boleh lihat sebenarnya Hafiz ni jiwanya halus. Jiwanya mudah tersentuh. Tapi bila dalam sektor perniagaan, jiwa kena kental. Betul tak Hafiz? Jadi macam mana sebenarnya Hafiz nak menasihati mereka di luar sana supaya ada minda orang yang berjaya itu? Okey. Selalu kita fikirkan kejayaan itu tentang duit. Kita tentang keuntungan, profit margin. Tapi tak ramai yang memikirkan tentang apa maksud kejayaan itu sebenar. Macam tagline saya sendiri, saya selalu terapkan kejayaan demi kebahagiaan. Apa, tak kisah berniaga ke live ke apa, mesti kita buat something tu, sesuatu untuk menghargai dan untuk mencari kebahagiaan itu sendiri. Kejayaan demi kebahagiaan. Ayah saya selalu pesan benda ni. Ayah saya adalah satu sumber contoh lah untuk saya. Bila kau berada di atas, kau akan tengok satu pemandangan yang semuanya cantik je. Tapi bila kau duduk di bawah, lihat di bawah, pergi ke bawah, kau akan tengok banyak masalah yang perlu diselesaikan. So saya suka berada di melihat ke bawah untuk menyelesaikan masalah-masalah orang ni, especially tim saya. Sebab kita berada dalam hari ni, dalam studio ni pun saya diwakilkan saja. Bukan kita seorang yang hebat pun. Orang belakang-belakang kita ni yang orang yang hebat sebenarnya. Faham? Okey, merujuk kepada kisah tadi yang Hafiz kongsikan, itu juga dapat kita simpulkan bahawa maksud tersiratnya janganlah kita lupa kawan. Kawan yang kita banyak membantu kita sebelum ni, kita walaupun keadaan kawan kita itu sudah ialah seperti mana kisah yang dikongsikan Hafiz, jangan sesekali lupakan kawan kerana
Satu masa akan datang nanti, pada akan datang, kalau kita lupa kawan ke keluarga setelah kita berada di atas, itulah penyebab kita berjatuh dan sebagainya. Kalau kita nak sahabat yang baik, kita kena jadi sahabat yang baik. Ya betul. Kalau kita nak jadi sahabat yang baik, kita kena jadi sahabat baik. Kalau kita nak isteri yang baik, kita kena jadi suami yang baik. Itu saya setuju. Baik, terima kasih Hafiz kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Yang penting macam dia katakan tadi, kalau nak yang baik, kenalah jadi yang baik dan jangan sentiasa mendongak ke atas. Kita sekali-sekala kena tengok juga di bawah supaya kita tidak mudah lupa diri dan juga lupa kawan. Jangan buat yang sedemikian. Syafiqah baik orangnya. Syukur. Jadi pasangan saya baiklah. Syukur, alhamdulillah. Baik, terima kasih Hafiz kerana bersama kami. Satu peluang dan juga kesempatan, dan boleh you follow Hafiz di Instagram. Di situ banyak persoalan yang boleh dijawab Hafiz. Betul. Selagi ada masalah ataupun pertanyaan yang berkaitan, boleh anda utarakan juga. Baik, kita nak berehat seketika.